Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur yang Allah melimpahkan kepada kita dengan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus-putus. Jadi alhamdulillah, kita terus bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin amin. Mensyukuri dengan lisan kita, dan kita tatbiq dan praktikalkan melalui jawarih kita. Segala anggota tubuh kita menzahirkan perasaan syukur. Jadi antara makna mensyukuri nikmat Allah adalah dengan kita hadir menggunakan kelapangan yang kita ada, dengan menggunakan kesihatan yang kita ada bagi tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Menggunakan segala nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala beri ini, lima khuliqa li ajlih, bagi tujuan diciptakan kita ini. Apa tujuan kita diciptakan? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua peserta tafaqquh fid din, secara khususnya dan umumnya kepada semua yang sedang menonton secara live. Jadi pertama sekali, kita sebelum kita mulakan, kita share dulu. Kita war-warkan, tekan button share semua yang ada daripada kelas Tafaqquh Fiddin, dan siapa saja yang menonton, sudi-sudilah untuk nak sharekan page Tafaqquh Fiddin ini supaya manfaat akan lebih ramai di luar sana akan dapat manfaat. Jadi kita boleh sharekan dulu. Waalaikumsalam kepada semua peserta, Puan Suhaiza Ismail, Puan Rakiah Mahmud, Puan Jamilah Salim, Puan Nur Aini Ali, Puan Hajah Wan Dayang. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semua sentiasa sihat, insya-Allah, sentiasa dalam naungan dan limpahan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Puan Ruhaida, juga Puan Zabidah, Puan Rahmah Ahmad, dan semuanya lah orang-orang yang bersama-sama kita di dalam page Tafaqquh Fiddin. Baik, Puan Sanariah Musa tidak ketinggalan. Masya-Allah. Mudah-mudahan sentiasa sihat walafiat, insya-Allah. Boleh komen sikit dekat suara, macam mana suara sebelum kita nak mulakan pengajian. Suara macam mana? Wadih ke laisa wadih? Suara kita jelas ke atau tak jelas? Kalau jelas, katakan jelas. Kalau tidak jelas, katakan tidak jelas. InsyaAllah. Boleh komen sikit, suara macam mana, wadih ke laisa wadih? Jelas suara Begitu juga Puan Normazida. Naam. Boleh share dulu page Tafaqquh Fiddin ni. Kita hari ni nak bincang bab al-hawalah, bab pemindahan hutang. Naam, line clear, alhamdulillah. Terima kasih Puan Latifah alias Puan Jamilah Salim. Naam, terima kasih Puan Salma. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita share dulu. Boleh sharekan kepada orang lain supaya dapat mengikuti juga pengajian kita bersama-sama, insya-Allah. Kita suburkan majlis rahmah, suburkan majlis ilmu. Majlis ilmu ini majlis rahmat Allah, majlis yang dipandang oleh para malaikat di langit, seperti kita ini manusia melihat betapa cemerlangnya bintang-bintang di langit. Begitulah para malaikat melihat majlis-majlis ilmu. Masya-Allah. Puan Norma Zida di Terengganu, masya-Allah. Jelas di Terengganu, masya-Allah. Pematang Badak jelas. Alhamdulillah. Insya-Allah sampai ke seluruh pelosok dunia, insya-Allah jelas, insya-Allah. Baik. Okey, kita ambil masa sikit lagi Sikit lagi kita ambil masa lah, 11-10 minit, insya-Allah kita akan
mulakan pengajian kita. 11-10 minit kita akan mula insya-Allah. Kita ada masa sikit lagi. Naam. Bismillah. Okey. Sebelum tu Puan Jamilah, muka surat berapa kita nak mula? Kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, jilid yang ke-6. Kita berada di penghujung dah. Dah pengakhiran Kitabul Hawalah, bab pemindahan hutang ini bab yang akhir. Kitab Fiqh Manhaji, duduk jilid yang ke-6, muka surat berapa ni Puan Jamilah? Surat berapa, ataupun siapa saja yang tu boleh kongsi sikit supaya orang pun boleh sama-sama, yang ada kitab sama-sama boleh pegang kitab. Muka surat berapa yang kita akan bahas hari ni? Bab pemindahan hutang. Dan antara isu contemporary untuk bab al-hawalah ini adalah bab penghapusan wang pos, iaitu kita transfer duit kita ini kepada seseorang, sedangkan yang tak, bukan amount yang kita transfer tu, dia ambil daripada duit lain tu. Adakah itu dinamakan sebagai satu hawalah, pemindahan yang dibenarkan oleh syarak? Waalaikumsalam Puan Azizah. 1454 muka surat 1454. Okey, 1454. Hukum pemindahan hutang 1454 duduk pada hukum pemindahan hutang betul pemindahan hutang yang baris bawah sekali kan. Baik. Okey, bismillah. 1454 55. Okey, betul. Kita ambil hukum pemindahan hutang. Sekejap saya buka kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan barakah pengajian ilmu ini sebagai sebab asbab perlindungan, insya-Allah. Allah Ta'ala lindungi kita daripada penyakit, lindungi kita daripada wabak, lindungi kita daripada perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang kita tidak suka. Allah Ta'ala lindungi kita semua, insya-Allah, ahli keluarga kita, para guru, para masyayikh kita, para ulama kita, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasih, daripada kalangan aqarib, ibu bapa kita khusus yang masih hidup, diberi afiah, diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi afiah yang berkekalan, dilindungi daripada segala perkara yang tidak baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Semuanya mudah-mudahan dengan barakah dan ilmu, moga Allah Subhanahu wa taala jadikannya asbab, insya-Allah. Jadi ni orang panggil kita bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Bila buat benda baik, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa ketika saat kita buat satu kebajikan. Jadilah seperti mana dalam kitab Riyadhus Salihin, bagaimana ada 3 lelaki yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada terkurung di dalam gua. Masing-masing menyebutkan setiap kebaikan dia yang dirasa itu adalah amalannya ikhlas, dan dia minta sesuatu daripada Allah. Lalu Allah menyelamatkan ketiga-tiga mereka dengan 3 kebaikan yang berbeza. Ada orang buat baik pada mak ayah, ada orang buat baik pada ada orang yang dia tak jadi berzina, sedangkan dia dah boleh berzina, lalu dia telah berikan saja duit tu kepada wanita tersebut tanpa perlu ditukar ganti dengan maruah wanita itu. Ada orang dia telah dia telah simpan allowance daripada seorang pekerja dia, kerana pekerja dia tu telah berhenti begitu saja, tak beritahu pada tuan dia.
Jadi disimpan allowance tu, gaji tu disimpan. Dan Alhamdulillah setelah beberapa tahun dia telah gunakan duit gaji tu untuk membeli beberapa ekor kambing. Allah Ta'ala memberkati kepada kambing tersebut, jadi barakah, jadi membiak dengan cepat, hinggalah memenuhi satu padang bola yang besar. Kerja dia datang, wahai tuan, saya datang, saya nak menuntut balik gaji saya dulu. Sikit je gaji tu, tapi saya datang nak ambil lah. Kata tuan dia tadi, Masya Allah, gaji kamu lihatlah di sana, kambing sepenuh padang bola, itu semua gaji kamu. Lalu orang tersebut telah ambil semuanya dan tak tinggal sikit pun. Sebab dia kata tak apalah, memang hak dia lah, pasal saya beli ni semua hasil ni daripada gaji dia. Mungkin kalau pakai gaji saya tak jadi begini. Pasal gunakan gaji dia, jadi berkembang. Kambing tersebut. Allahu Akbar. Jadi masing-masing buat kebaikan, niatkan, ya Allah, melalui kebaikan ini, ya Allah, kebaikan ini, ya Allah, kau sebarkanlah, kau bukalah pintu gua ini. Maka Alhamdulillah, dengan 3 kebaikan yang berbeza, mereka bertawassul, Allah Ta'ala akhirnya mengangkat pintu gua, mengangkat batu-batu yang menutupi gua tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsannya, dengan kelembutannya, dengan rahmah dan kasih sayangnya, dia angkat segala batu-batu ujian yang sedang melanda kita ini. Dia menyingkapkan kepada kita segala kesusahan, agar kita diberi inayah oleh Allah untuk dapat keluar daripada segala kemelut ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Naam. La ilaha illallah. Suara ada masalah ke? Suara Puan Salma ada masalah suara? Orang lain ada masalah suara tak? Orang lain ada masalah suara juga ke, seperti Puan Salma ni? Ataupun suara jelas, ataupun hanya masalah di pihak saya sahaja, ataupun masalah di pihak semua sekali? Wadah suara jelas, tak ada masalah. Kita dengar lama sikit, tak ada masalah. Suara okey. Jelas semua suara okey? Jelas? Baik. Okey. Bismillah, kita boleh baca insya-Allah. Bismillah. Hukum pemindahan hutang. Pemindahan hutang hawalah ialah pemindahan sesuatu hutang daripada tanggungan penghutang kepada tanggungan muhalu alaih. Apabila pemindahan ini sah dan setelah segala rukun dan syarat dipenuhi, hukum yang berkaitan akan terlaksana, iaitu tanggungan penghutang untuk membayar hutang digugurkan dan hutang tersebut berpindah menjadi tanggungan muhalu alaih. Dengan ini, hutang muhalu alaih yang sepatutnya dan sebagai gantinya hutang yang sama, hutang penghutang kepada pemihutang akan berpindah menjadi tanggungan muhalu alaih untuk dibayar kepada pemihutang. Naam. Okey. Sekarang ni kita nak membahas tentang Allahumma salli ala Muhammad, hukum. Apakah implikasi daripada hukum hawalah ini? Apa kesan daripada hukum hawalah ini? Yang pertama sekali adalah akan berlakulah intiqalul haq. Maknanya akan berlakulah pemindahan hak daripada tanggungan orang pertama yang berhutang. Iaitu kita dulu selalu beri contoh A, B dan C. Okey si A ni berhutang dengan B. Si A berhutang dengan B. Hutangnya 1,000. Okey, kemudian dalam keadaan A ni barangkali ada masalah. Jadi dia telah pindahkan hutang yang wajib dia bayar kepada B. Dia pindahkan hutang tersebut kepada C. Dia menyuruh B ni supaya refer, kalau nak hutang, kalau kamu nak duit tu, aku pindahkan hutang yang aku patut bayar kepada kamu itu, aku pindahkan kepada C. Jadi A ni dalam
cerita ini dipanggil sebagai al-muhil, dan B itu dipanggil al-muhalu. Al-muhal, maksudnya orang yang kita berurusan dengan dia untuk nak pindah hutang kita kepada orang lain. Dan C itu dipanggil al-muhalu alaihi. Jadi kita kembali kepada setiap kali kita nak bahas, nak syarah, kita kena ingat dulu kerangka dia. Kerangka dia punya permasalahan. Jadi dipanggil ada A itu muhil, B itu al-muhal, dan C itu dipanggil al-muhalun, al-muhalu alaih. Jadi sekarang ni A ini ingin pindahkan hutang yang patut dia bayar kepada B. Dia kata, kamu jangan refer kepada aku, kamu referlah kepada C, kerana C ada berhutang dengan aku dengan RM1,000. Jadi pada ketika ini, bila berlaku transaksi ini, iaitu si A telah memindahkan hutang yang patut dia bayar itu kepada C, dan perlu kepada persetujuan B. Kalau B tidak bersetuju, maka hukumnya tidak sah. Kita dah bahas juga, mesti wajib mendapat persetujuan daripada B. Sebab walaupun hutang itu adalah hutang yang wajib ke atas A, dia kata saya nak pindah, tapi mesti persetujuan daripada B, kerana hutang tu nak bayar pada B. B ni kena bersedia untuk nak terima atau tidak terima, kerana setiap orang mempunyai sikap yang berbeza-beza dalam urusan pembayaran hutang. Ada orang mudah, ada orang tak mudah. Jadi B kata, aku tak setuju kamu pindahkan kepada C, sebab aku khawatir C itu ternyata lebih susah daripada B. C itu lebih susah nak bayar hutang daripada B. Tak apalah, kamu ni aku kenal, kok mana pun aku boleh refer pada bila-bila masa. Tapi kalau kamu pindahkan kepada C, aku tak setuju, kerana aku khawatir C ini susah untuk membayar hutang. Jadi apabila berlakunya persetujuan, apabila muhil telah menawarkan untuk nak memindahkan hutang itu, hutang yang patut dia bayar tu kepada C, lalu si B ini bersetuju. Si B ini bersetuju dengan keadaan itu. Dia kata, okey, boleh, aku setuju. Maka pada ketika itu apa implikasi hukum? Dan kita juga telah bahaskan bahawa tidak perlu pun persetujuan daripada C. C tak payah setujuan, aku nak pindahkan hutang yang aku patut bayar kepada B kepada kamu. Tak perlu setuju C, kerana sama ada C bersetuju atau tidak bersetuju, dia memang wajib kena bayar hutang. Ikutlah, sama ada dia bayar kepada, patutnya bayar kepada A, tapi sekarang ni A tak nak bayar pada dia, A suruh bayar pada B. Khalas, hutang tetap kena wajib bayar hutang. Sebab tu tak wajib persetujuan daripada C. Nah, jadi apa implikasinya apabila meterai akad ini, transaksi ini? Maka pertama sekali, intiqalul haq min zimmatil muhil ila zimmatil muhal alaih, ila zimmatil muhali alaih. Bahawa pertama sekali akan berlakulah perpindahan hak, tanggungjawab daripada penghutang yang pertama, iaitu A. Berpindahlah tanggungjawab A itu kepada tanggungjawab C. Sepatutnya A yang bertanggungjawab bayar hutang kepada B, tapi oleh kerana berlaku implikasi tadi, transaksi itu berlaku, kontrak itu, hawalah telah berlaku, maka tanggungjawab B itu, A itu telah berpindah kepada tanggungjawab C. Itu pertama. Fa iza sahhatil hawalah, dan apabila sahlah hukum pemindahan hutang itu, bistikmali, dengan tersempurnanya rukun-rukun hawalah, wa tawaffur syurutiha, wa tawaffuri syarat syurutiha, dan telah lengkaplah dia punya segala terma dan syarat, seperti yang telah kita bincang di dalam bab hawalah, dah sempurna dah, tarattab 'alaiha hukmuha, maka akan tersusunlah hukum hawalah itu. Akan jadi, mulalah akan ada di situ perbahasan tentang implikasi hawalah. Apa kesan hukum hawalah? Wahwa, pertama dia kata, bara'atu zimmatil muhil min dinil muhal. Pertama sekali,
akan bebaslah hutang A daripada hutang B. Alas, akan bebaslah hutang A. Kalau B setuju untuk nak dipindahkan hutang dia itu kepada C, setuju je, alas, ketika ni tidak ada lagi urusan antara A dan B. A dan B tak ada urusan. Walaupun tuan-tuan, akhirnya B ni dia menyesal. Kerana apa? Rupanya memang C tak boleh bayar hutang. C tak boleh bayar? Oh, rupanya betul, telahan dia. Dia agak-agak saja. Tapi rupanya C memang tak boleh bayar hutang. C diisytiharkan sebagai muflis, sebagai orang yang bankrupt. C dah tak boleh bayar hutang. Macam mana? Aku nak refer balik lah kepada A. Nak refer semula lah kepada A, sebab aku hutang dengan dia dulu. Alas, ulama kata tidak boleh lagi. Benda yang dah jatuh dah, hukum dia tak kembali lagi. Tak boleh menyesal kemudian sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Dia tidak boleh kembali balik kepada A, kerana antara A dan B tidak ada apa-apa hubungan lagi. Sebab tu dikata bara'atu zimmatil muhil min dinil muhyal. Maknanya bebaslah A tu. A tu bebas. Kalau orang tu setuju dia, bebas lalu dia. Aywa. Wantiqalul haq, dan berpindahnya hak daripada tanggungannya, tanggungan muhil lah. Hak yang dulu di bawah tangan dia pindah kepada tanggungan al-muhalu alaih, iaitu C. Contoh tukar, saya bukan tanggungjawab dah, tanggungjawab saya telah ditransfer, telah dipindahkan kepada C. Hakadha. Wabitali, dan yang demikian itu, apa lagi implikasi yang berikutnya? Yasqutu dainuhu anil muhali alaih. Gugurlah hutang dia, hutang yang al-muhalu alaih dengan dia tu. Asalnya muhalu alaih ada hutang dengan dia, C ni hutang dengan dia. Bila dah berlaku gitu, alas, ketika ini orang kata C ni dah dikira tidak lagi berhutang dengan B, dengan A. Sebab C ketika ni dia dianggap telah berhutang dengan B. Maknanya tak ada hubungan juga dah antara A dan C yang dulu ada hubungan. Sebab apa? C berhutang dengan dia. Juga kita akan kata tidak ada lagi hubang. Tidak ada hutang, tidak ada lagi hubungan. Nampak? Muqabilu nazirihi alladhi sara fi dhimmatihi wa asbaha muhalan alaih. Apa tu? Cuba baca. Apa yang tadi sikit? Yang sepatutnya bayar kepada penghutang digugurkan, dan sebagai gantinya hutang yang sama, hutang penghutang kepada muqabilu naziri, yang sebagai gantinya hutang yang sama, hutang penghutang kepada peminta akan berpindah menjadi tanggungan muhalu alaih. Sara fi zimmati wa ashab. Jadi macam terbaliklah, twistlah. Jadi macam twistlah. Jadi hutang yang asalnya sepatutnya C bayar kepada A, okey, jadi hutang tu bayarlah kepada B, kerana menggantikan kepada hutang yang sepatutnya A bayar kepada B. Jadi twist kita, pusing kita. Nampak? Liwafiyahu ilal muhtal, supaya dia bayar hutang tadi kepada al-muhtal. Yang sepatutnya dibayar kepada al-muhtal, kepada orang yang mula memindahkan hutang ni. A lah. Patutnya dibayar kepada A, tapi tidak bayar kepada A, jadi C ni kena bayar kepada B. Ini implikasinya. Ni jadi tak berhutang dah, maksudnya tidak ada hubungan lagi A dengan C, tidak ada hubungan lagi A dan B. Ketika itu yang ada hubungan adalah B menentang C, B lawan C. B apa-apa hamba kena refer dengan C, jangan refer lagi ke aku. Hakadha. Itu implikasi apabila kita buat hawalah. Walaupun C itu akhirnya susah ke, miskin ke, tetap B tak boleh dijumpa A dah. Tak boleh. Pergi jumpa atas urusan lain boleh lah. Pergi jumpa nak minum air ke, nak apa boleh. Tapi pergi jumpa nak pergi minta hutang, tak ada. Walaupun memang dia tak dapat lagi tuntut hutang dia tu, tak. Bila dah selesai termeterai kontrak hawalah, perpindahan hutang, tak boleh refer dah. Hakadha. Lagi
proses pemindahan hutang tamat. Naam. Sebagaimana yang dimaklumi, hukum pemindahan hutang ialah hutang berpindah daripada tanggungan penghutang kepada tanggungan muhalu alaih. Ia berlaku dalam bentuk membebaskan penghutang daripada tanggungan hutangnya. Naam. Itulah dia. Nampak? Jadi seperti yang kita tahu, hukum hawalah itu berpindahnya hak daripada tanggungan penghutang kepada tanggungan al-muhalu alaih, iaitu C. Itulah dia. Bisurah, dengan gambaran tabra'u biha zimmatul muhil minad-din. Dengan gambaran macam mana? Bebaslah ni daripada segala tanggungan hutang. Pasal dia seolah-olah dia pindah tanggungan daripada orang lain. Gitu cerita dia. Jadi bebas dia. Okey, lepas tu Dengan berlangsungnya proses ini, pemindahan hutang dianggap selesai dan tiada lagi hubungan antara penghutang dan pemiutang. Naam, tidak ada lagi hubungan antara penghutang dan pemiutang. Itu A dengan B lah, tak ada hubungan dah. Tuan-tuan, tak ada hubungan, selesai. Ayuh. Sebaliknya, wujud hubungan baru antara pemiutang dengan mahalu alaih. Nah, yang ada hubungan yang paling latest, yang terbaru adalah antara B hutang pergi cari C. Satu lah tinggal. Ayuh. Pemiutang pula tidak berhak menuntut semula penghutang membayar hutang tersebut sekalipun dia tidak berjaya memperolehinya daripada muhalu alaih, walau apa sebab sekalipun. Nah, tak boleh dah, kita khabar dah, dia tak boleh refer balik. B kalau dia setuju, dia setuju untuk nak pindahkan hutang kepada C, dia tak boleh nak refer balik apa-apa hal pun kepada A, tak boleh refer dah, kerana dia dah setuju, walaupun apa-apa sebab sekalipun, dia tak boleh. Ayuh. Contohnya, jika dia mendapati muhalu alaih telah muflis, atau muhalu alaih menafikan berhutang dengan penghutang. Naam. Nampak? Kalau dia tengok hak C tu rupanya dah jatuh muflis, C tu jatuh muflis dah. Ataupun au ankara al muhalu alaih ad-din. Ataupun tiba-tiba C tu buat C tu buat bila B ni mari nak jumpa dengan dia, nak minta hutang, mana aku ada hutang. Gitu pula main. Engkau susah. Sebab tu dia nak pada persetujuan B. B itu peranan dia sangat besar kalau dia setuju. Sebab tu B tu kena banyak perkiraan dia. Sebelum dia nak setuju dengan akad hawalah ni, dia kena tengok molek-molek C tu. Dia nak pindah siapa ni? Nak pindah ke orang ni. Dia kena tahu sikit sebanyak latar belakang orang tu. Kena tengok sikit orang tu macam mana dia ni, orang senang ke orang susah ke. Barulah boleh untuk dia setuju. Kalau tidak, dia berada dalam masalah yang besar sebenarnya. Ayuh. Alasannya, melalui pemindahan ini, hutang tersebut telah berpindah dari pihak pertama kepada pihak kedua. Naam. Sesuatu yang telah berpindah tidak boleh ditarik semula, kecuali jika ia diperbaharui semula. Ayuh. Tak boleh dah. Kalau dah pindah, tak boleh tarik. Dia dah pindah, dia dah setuju nak pindah ke orang ni. Hutang yang patut awak bayar saya tu, saya akan pergi tutup dengan orang lain. Kalau dah setuju gitu, tak boleh tarik dah. Baik. Lagi? Demikianlah juga dengan pemindahan hutang hawalah. Kerana hutang tersebut telah digugurkan daripada tanggungjawab penghutang. Naam. Dan perkara yang telah digugurkan tidak boleh ditarik semula, sama ada disebabkan oleh tak stabil lah. Dan internet tak stabil juga. Pakaian ni lah senang. Dan internet tidak stabil. Kita cuba stabilkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Sekejap. Okay, internet kat atas ni tak apa stable. Bismillah. Tak lagi. Allah. Baik, tak keluar lagi. Itu keling ni.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kali ni stable insyaAllah. Ya, tenggelam timbul insyaAllah. Kali ni kalau tenggelam terus, kalau timbul terus. InsyaAllah. Baik. Okey, tak apa, terus boleh beri apa lagi? Beli komen lah insyaAllah, beli komen. Penting ni. Ngaji ni kena jelas lah, dengar lah. Kalau tak jelas masalah lah, tak jelas. Baik. La ilaha illallah. Okey, boleh insyaAllah. Mudah-mudahan kalau tenggelam terus tenggelam, kalau timbul terus timbul insyaAllah. Bismillah. Lagi. Perkara yang telah digugurkan tidak boleh ditarik semula. Naam, wa saqata la ya'un. Amda yang telah digugurkan hukum tak boleh nak kembali balik. Tak boleh dah. Nak repeat balik tak boleh. Aywa. Sama ada disebabkan oleh keenggangan membayar atau sebagainya. Naam. La bi'sar walau kama sama ada dengan sebab dia tak nak bayar ataupun selain daripada sebab-sebab yang lain. Bila nak refer kepada si tak nak bayar ke apa ke, dia tetap tidak boleh untuk nak kembali kepada penghutang dia pertama kerana tanggungan orang itu telah selesai. A tidak lagi bertanggungjawab atas apa-apa yang berlaku antara B dan juga C. Naam. Kes ini sama seperti jika seseorang menerima sesuatu barangan sebagai pampasan kepada haknya. Naam. Lalu barangan ini rosak di tangannya, dia tidak boleh menuntut semula haknya kerana haknya telah digugurkan. Okey, macam mana? Kes ini seperti seorang yang menerima sesuatu barangan sebagai pampasan kepada haknya. Okey, seseorang yang menerima satu barangan sebagai satu pampasan daripada haknya, kemudian lalu barang ini rosak di tangannya. Okey. Fatalifa fi yadihi. Ayo. Dia tidak boleh menuntut semula haknya kerana haknya telah digugurkan. Nah. Jadi kalau ada orang lah, contoh tak. Katakanlah ada orang buat pecah pasu bunga kita lah. Contoh lah. Ada orang pecah, dia buat hukum gini yang kata tak boleh nak kembali semula. Apa contohnya gini, ada orang buat pecah pasu bunga rumah kita. Lepas tu dia gantilah satu pasu bunga. Dia ganti. Bila dia ganti, kita ni pergi kedai ambil pasu bunga baru pasal orang ganti. Tak? Bolang kereta sampai kat traffic light, terbrek kuat. Brek kuat, jatuh pasu bunga tu, pecah. Pergi ambil kedai molek. Lepas tu apa? Pecah. Boleh tak kita ni pergi jumpa balik orang yang ganti. Pecah pasu bunga hak mengganti ni. Siapa buat pecah? Awak pecah kan? Ambil kedai molek awak pecah. Tak boleh nak refer balik. Sebab apa? Tanggungan orang tu bila dia ganti tu, tanggungan orang yang menggantikan tu dah bebas. Samalah hal dengan hawalah ni. Kalau dah pindah, tak boleh refer balik. Awak pergi refer orang tu, susah ke tak susah ke orang tu? Ada? Awak pergi refer dia. Naam. Begitulah juga dengan hawalah. Kerana hawalah sama seperti penerimaan sesuatu hak. Kegagalan untuk memperolehi sesuatu hak samalah seperti barangan tersebut rosak di tangannya. Naam, B tadi waktu dia minta hutang dengan C, sebab sekali ni hutang A telah dipindahkan kepada C ya. Jadi bila B ni refer kepada C tak nak bayar. Itu ibaratnya seolah-olah B ni telah memunahkan barang yang dia dapat. Macam gitu lah. Pasu bunga yang didapat tu dia telah pecahkan. Pasu bunga yang diberi oleh siapa tu? Yang diberi oleh A. A beri dia pasu bunga dan B ni telah pecahkan pasu bunga tadi. Tiba-tiba bila pecah dia nak minta balik dengan A. Tak betul lah gitu. Tak? Ibaratnya gitu. Aywa. Tidak kiralah sama ada dia mengetahui keengkaran muhalu alaih ketika pemindahan hutang dilakukan ataupun tidak. Sama ada ditahu atau tak tahu. Hatta tak tahu. Sebab tu jangan setuju. Hatta tak tahu. Contohnya contohlah A ni memang berniat jahat. Dia pindahkan hutang dia kepada satu orang yang memang payah nak bayar hutang. Jadi tiba-tiba B ni setuju. Walaupun B ni tertipu.
B setuju. Tak apa, boleh lah. Rupanya B tak tahu orang tu rupanya adalah orang yang payah bayar hutang. Akhirnya memang tak payahlah hutang. Boleh tak dia nak pergi refer pada A balik? Tak boleh. Walaupun dia tertipu. Lagi. Begitu juga tidak kira sama ada dia meletakkan syarat muhalu alaih mestilah seorang yang boleh membayar hutang dengan mudah atau tidak. Kes ini sama seperti orang yang membeli sesuatu barangan dan menyadari dia ditipu. Dia tidak berhak menentukan balik bayaran yang telah dibuat. Walaupun dia telah meletakkan syarat mestilah tiada sebarang penipuan. Ini kerana dia dianggap cuai kerana tidak menyelidik terlebih dahulu kedudukan muhalu alaih ketika melakukan pemindahan hutang. Syarat yang ditetapkannya itu tidak boleh diterima pakai. Naam. Walaupun letak syarat gitu, B ni dia kata saya setuju bersyarat. Saya setuju sekiranya orang itu C ni memang jenis boleh bayar hutang. Kalau esok C tak boleh bayar hutang, saya akan refer ke awak balik. Kalau tak syarat gitu pun, ulama kata itu tak sah. Syarat itu jadi lahu. Syarat itu jadi terbatal. Tak sah. Wala ibrah bi syurut. Tidak ada ibrah kepada syarat yang letakkan. Saya boleh pindah tapi dengan syarat kalau dia tak boleh bayar saya nak refer balik ke awak. Ni mungkin ramai berlaku gini ni. Jadi syarat ni tak pakai. Mana boleh syarat tu tak terpakai. Mana boleh. Kalau nak betul-betul awak kena selidik betul-betul. Sidik sampai awak puas hati. Nak setuju tu tidak mudah untuk kamu nak setuju supaya orang nak pindahkan hutang kamu kepada orang lain. Jangan mudah-mudah. Jadi kamu tenang, sabar, dapat tahu latar belakang siapa orang yang akan kita berurusan pula lepas pada ni. Lepas tu barulah kita setuju dan atau tidak setuju. Kalau tak setuju tak apa pun, kekal hutang tu kepada A, biar A bayar. Tak apa juga. A ni dia hanya buat tawaran saja. Sepatutnya dia yang jadi wajib bayar. Jika pihak pemilik hutang meletakkan syarat hutang, dia kembali pada hutang dalam bab hari tu bab yang kita bincang tuan-tuan. Apa hukum kita setuju ni? Apa hukum orang nak pindahkan hutang yang patut dia bayar ke kita ni pindah pada orang lain? Apa hukum kita setuju? Hukumnya sunat sekiranya kita tahu pihak yang ketiga itu adalah orang yang mudah bayar hutang. Tapi kalau kita tahu dia itu orang yang payah bayar hutang atau memang kita tidak tahu latar belakang orang tersebut, jadi memang afdalnya kita tak terima. Dia ada kalanya sunat, betul sunat. Bila sunat kita terima, kita sunat terima sekiranya kita tahu orang itu boleh bayar hutang. Kita sunatlah kita terima supaya nak membantu orang yang pertama tu, A tu. Ayo. Jika pihak pemilik hutang meletakkan syarat hutang itu akan berpindah semula kepada penghutang jika hutang tersebut gagal diperolehi, walau dengan apa sebab sekalipun, pemindahan hutang tersebut terbatal. Nampak hawalah kat situ sebenarnya batal dulu dah. Tak jadi, bukan kata sah hawalah. Hawalah tersebut adalah batal sebab dia telah buat satu kontrak bersyarat. Saya setuju dengan syarat kalau saya payah nak minta dengan dia esok, saya akan refer pada awak balik. Ni tak sah hawal lagi. Hawalah tu sendiri tidak sah. Ayuh. Kerana syarat ini dengan jelas menafikan kandungan pemindahan hutang itu, iaitu hutang tersebut telah dipindahkan. Nampak? Kerana syarat tersebut dia menafikan subjek utama dalam kontrak pemindahan hutang, iaitu hak nak berpindah. Tapi kalau awak syarat kata nanti kalau saya tak boleh nak refer pada dia, saya akan refer balik pada awak, jadi maknanya hak tak berpindah lagi lah. Hak hutang tu belum berpindah. Subjek utama dalam bab pemindahan hutang ni supaya membebaskan tanggungjawab si A, penghutang yang pertama akan jadi bebas. Sepatutnya begitu. Tapi kalau masih lagi boleh refer semula pada dia, maknanya tak bebas mana? Tak bebas? Tak bebas mana? Kata masuk penjara tapi bebas. Tak? Maknanya tak masuk penjara lagi tu. Patutnya masuk penjara ni tak boleh bebas, tapi bebas. Maksudnya tak masuk penjara. Gitulah. Patutnya bebas hutang. Tapi nanti tak bebas. Siapa orang boleh refer balik? Maknanya tak bebas lagi. Itu orang panggil bukan hawalah lagi lah. Faham?
Baik, bismillah. Pencanggahan antara penghutang dan pemiutang. Okey, ini nak bahas tentang apabila berlaku percanggahan. Percanggahan masalah lah. Masalah apabila unsur-unsur kita nak pergi refer pada dia, tiba-tiba dia mengaku dia tak ada hutang pula. Ni. Ada? Percanggahan berlaku antara orang yang memindahkan hutang dengan orang pihak A dan B lah, mudah ceritanya. Antara pihak A dan B. Orang yang memindahkan hutang dengan pemiutang. Dia ada berlaku percanggahan sikit. Percanggahan, orang ni kata gini, orang ni kata gini. Maka kata-kata siapakah yang akan dipegang oleh hakim? Hakim akan menerima penyaksian siapa? Kata-kata siapa yang lebih diutamakan untuk hakim dengar dari segi syarak? Ayo. Jika setelah pemiutang memperoleh hutang daripada muhalu alaih. Okey, apabila pemiutang idza qabada al-muhal ad-dain min al-muhal alaih. Nampak? Apabila pihak B telah menerimalah bayaran hutang daripada pihak C. Tu kalau mudah ceritanya gitulah, duk main muhal-muhal je pening. Pihak B dah terima dah hutang daripada pihak C. C ni ambil tanggungjawab hutang daripada A. Jadi akhirnya C telah bayarlah kepada B. Tuan-tuan, tu cerita dia. C dah bayar daripada B. Ayo, apa tu? Kemudian dia bercanggah pula dengan penghutang. Kemudian dia bercanggah pula bersama penghutang. Okey. Maksudnya siapa yang bercanggah dengan penghutang ni? Pemiutang. Pemiutang. B lah. B tu lepas dia terima habuan daripada C, dia ada bercanggah sikit, ada berselisih sikit dengan A. Tiba-tiba ada masalah timbul. Patutnya tak ada masalah dah. Patutnya tidak ada masalah, tapi tiba-tiba ada masalah berlaku. Apa masalah dia, contoh di sini? Masalah dia apa? Penghutang berkata. Penghutang. Siapa penghutang? Penghutang maksudnya A. A khabar kepada B. Apa? Saya tidak berhutang dengan anda. Dia kata begitu pula. Anda hanyalah wakil saya untuk mengutip hutang tersebut. Dia kata gini. Dia kata, macam mana mau ambil pula duit daripada C? Sebab apa? Apa mau ambil pula? Sebab aku mana ada hutang dengan mu. Dia boleh kata begitu. Aku mana ada hutang dengan mu. Kenapa mu pandai-pandai pergi kutip duit daripada C? Jadi B kata, apa pula? Mu telah hawalah kan, mu pindah. Mu kata, mu tak nak bayar hutang. Mu suruh aku pergi jumpa C. Jadi aku minta aku jumpa C. Jadi aku ambil RM1,000 ni daripada C. Tapi A kata, mana ada? Mana ada mu ada hutang, aku ada hutang dengan mu? Gitu pula. Mana ada? Dia kata, wa inna ma anta wakili fil qabr. Tapi adanya aku suruh mu ni diwakil aku pergi jumpa C. Jahat A ni. Dia kata mu ni wakil aku ni, suruh mu. Bukan aku suruh mu aku pindah hutang kepada dia. Tapi aku suruh mu ni jadi wakil aku pergi jumpa C minta hutang. Lepas tu mari kat sini. Apa ambil kemunya? Mari kat sini. Kan ada berlaku gini tuan-tuan. Tuan-tuan. Kan ada berlaku gini. Ada orang bila contohnya saya saya ni macam mana saya nak cakap saya ni ada hutang dengan Puan Jamilah. Saya ada hutang dengan Puan Jamilah. Jadi saya A lah. Puan Jamilah ni B. Betul tak? Kemudian ada orang yang ketiga nama Nur Aini. Nur Aini pihak yang ketiga. Jadi Nur Aini ni memang ada hutang dengan saya. Saya hutang dengan Puan Jamilah. Nur Aini hutang dengan saya. Saya hutang dengan Puan Jamilah. Makanya. Kemudian jadi tiba-tiba Nur Aini telah bayar kepada Puan Jamilah. Telah bayar kepada Puan Jamilah. Dia bayar pada Puan Jamilah. Mungkin Puan Jamilah ni dia pergi direct kepada tu. Dia pergi direct kepada Nur Aini. Dia kata macam ni bayar.
Bayar hutang ni. Pasal apa? Pasal kamu ada hutang dengan Ustaz Awis kan? Mari sini bayar aku. Mana ada berlaku perselisihan macam tu. Jadi Puan Jamilah nak ambil duit daripada Nuaini ni. Puan Nuaini ni nak ambil bila nak ambil, jadi ketika ni saya ni kapal kepada Puan Jamilah, Puan Jamilah, kenapa kamu ambil daripada C? Tak, saya suruh, mungkin saya ada suruh ambil, tapi bukan suruh dia ambil untuk hutang, sebagai hutang. Bukan suruh ambil sebagai hutang, nak tutup hutang tak. Saya suruh ambil sebab jadi wakil saya. Pergi kutip sebab awak ni berani jumpa Puan Nuaini ni, Puan Jamilah, nak ambil jadi wakil saya sebab saya nak duit tu. Jadi balas kat situ. Jadi saya dengan Puan Jamilah balas sekarang. Balas. Saya terus nafikan. Saya kata, Puan Jamilah, saya tak hutang dengan awak. Kamu Puan Jamilah sebagai wakil saya saja untuk pergi jumpa Puan Nuaini nak ambil hutang. Sebab Puan Nuaini ada hutang juga dengan saya. Wal qabd li. Dah saya lah yang patut menerima. Sekarang ni duit ada kat tangan awak ni duit saya tu sebenarnya. Wa qala al muhal. Maka muhal kata apa? Pengakuan yang diterima ialah pengakuan penghutang yang disokong dengan sumpah. Okey. Wa qala al muhal. Sebelum tu ada lagi. Tidak, anda telah memindahkan hutang tersebut kepada saya. Penghutang berkata, faqabtuhu. Penghutang tu kata apa? Tidak, anda telah memindahkan hutang tersebut kepada saya sebagai ganti bayaran hutang anda kepada saya. Puan Jamilah kata, tak. Mana pula Puan Jamilah kata, kamu suruh saya pergi jumpa dengan C supaya pindahkan hutang kamu tu yang kamu patut bayar pada saya tu, Ustaz. Kamu suruh saya pergi minta dengan C. Bukan kamu suruh saya jadi wakil pergi ambil je. Kamu suruh saya pergi kutip hutang dan jadi hawalah, pindah hutang kamu tu kamu pindah kepada C. Jadi saya pergi ambil gitu lah. Jadi ni kalau masuk mahkamah ni, fal qawlu qawlul muhin ma'a yamini, maka perkataan yang akan didengar oleh mahkamah adalah mahkamah syariat ni adalah perkataan siapa? Al-muhil. Al-muhil saya. Kalau saya cakap, Puan Jamilah cakap, mahkamah akan dengar. Kalau saya sanggup bersumpah, demi Allah, saya tidak ada hutang dengan Puan Jamilah. Saya akan begitu. Saya tidak ada hutang dengan Puan Jamilah, demi Allah. Dan saya hanya suruh dia ni sebagai wakil pergi kutip hutang dengan Puan Nuaini. Hakadha jadi kawan. Jadi perkataan dia lebih didengar. Sekejap lagi kita jawab soalan banyak sini, sekejap lagi kita jawab, InsyaAllah. Alasannya penghutang mendakwa penghutang berhutang dengannya, tetapi penghutang menafikannya. Kerana al-muhal yadda'i alaihi dain. Dakwaan hari ini dakwaan daripada Puan Jamilah. Puan Jamilah mendakwa saya ada hutang dengan dia. Wal muhil, tapi penghutang menafikan. Penghutang menafikan. Saya nafi, maksudnya benda yang asal tak ada. Puan Jamilah telah buat tuduhan. Saya buat tuduhan benda yang asal tak ada. Lepas tu saya menafikan. Saya kata mana ada hutang. Ayo. Dalam keadaan ini, pengakuan yang diterima ialah pengakuan yang menafikannya. Pengakuan orang yang engkar. Ni akan dengar, mahkamah akan dengar ni. Siapa yang engkar? Ada tuduhan, lepas tu dia engkar. Dia engkar, tapi bersama dengan sumpah lah. Itu pun kalau tidak ada bukti. Kalau Puan Jamilah nak juga, Puan Jamilah kena buat mari bukti. Kalau buat mari bukti, ada bukti transaksi ke, bukti apa ke, ada saksi ke, ada apa ke, yang tu menyebabkan hakim boleh berubah arah. Faham tak? Tapi kalau tak ada saksi, main cakap mulut gitu lah ni, boleh menang. Tuan-tuan. Itu cerita hukum dunia. Hukum akhirat tak terlepas kau menipu ni, tuan-tuan. Jangan jadi pelik. Jangan pelik lah. Sedap gitu, mudah sumpah itu. Dia engkar gitu je, sumpah gitu je. Ya, hukum dunia terlepas lah. Hukum akhirat tak terlepas. Hukum dunia bakal terlepas. Batu Islam ni dia akan menghukum kepada zahir. Zahir walaupun orang ternipu, kalau zahirnya tak menggambarkan menipu, lepas dia. Tak? Sebab kita ni konsep kita begitu. Konsep kita hukum dunia, kita kata tak apalah. Kalau kata tak buat tak apa. Tapi akhirat tidak akan ada satu orang pun terlepas daripada mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah penjamin dikategorikan muhalu alaih dan boleh
ke dihukumkan hawalah ada? Penjamin bukan. Penjamin hutang kan dia masuk dalam bab dhaman. Penjamin dia tak dinamakan dia tu menanggung hutang. Dia bukan menanggung hutang, tapi dari segi tak panggil hutang, tapi dia dia bukan kena bayar hutang, tapi dia kena ada bertanggungjawab pada sesuatu yang dia jamin. Bertanggungjawab ni maksudnya dia memang kena carilah orang tu, pasal dia yang buat jaminan. Maksudnya dia kena cari orang tu. Kalau orang tu yang berhutang, dia jadi penjamin kepada satu hutang, itu tak dinamakan sebagai muhal. Sebab apa? Muhal ni orang yang mana dia juga ada hutang. Sekarang ni penjamin dia tidak ada hutang dengan orang yang dia jamin. Tak ada hutang. Yang berhutang orang tu, dia pula tak ada hutang dengan orang tu. Konsep hawalah mesti 3 sudut. A hutang dengan B, dalam masa yang sama C hutang dengan A. Hakadha. Lalu A telah pindahkan hutangnya kepada C. Jadi ketika ni muamalah antara C dengan B. Jadi tak dinamakan. Cuma penjamin ini, dhaman ini kena berhati-hati kerana dia akan ambil tanggungjawab. Bukan tanggungjawab berhutang. Tanggungjawab maksudnya kalau orang tu nak kena tahan, dia kena tahan dulu lah. Kena tahan dulu lah dia, sampai dia boleh cari ke orang tu. Sebab tu dalam hadis Nabi kata penjamin ni awalnya mulia, awalnya rasa masya-Allah terhormat. Saya jamin dia, memang rasa seronok. Saya yang jamin dia, kenapa? Tetapi penghujungnya adalah penyesalan. Penghujungnya adalah penyesalan. Kalau jamin ni, kalau perkataan jamin, saya jamin dia, memang sedap gitu cakap. Tapi dia boleh ada penyesalan. Sebab apa? Dia akan ambil tanggungjawab, tapi bukan sebagai tanggungjawab yang kita ertikan sebagai muhal ni. Nampak? Itu dari segi hukum. Bila buat satu pinjaman, letakkan sebagai satu dhamin, penjamin, itu tidak wajib. Tapi mungkin syarat sivil lah. Syarat orang hari ni dia nak datangkan seorang penjamin. Tapi itu dari segi syarak dia tak ambil kira penjamin kat situ. Ada hukum penjamin, tetapi dia tidak dinamakan penjamin itu sebagai penanggung hutang. Tidak. Tapi dari segi perundangan hari ni, dia nak buat bagi kat penjamin. Tapi penjamin yang nak jamin dia itu bukan sebenarnya orang yang akan tanggung hutang dia. Bukan isu muhal. Dia tidak akan jadi peralihan hutang pada orang tersebut, tak. Tapi peralihan tanggungjawab. Dia mesti bertanggungjawab pada orang yang dia jamin. Jangan sampai dia ni dia anggap saya jamin je, saya tidak bertanggungjawab atas apa yang saya jamin. Tidak. Dia ada tanggungjawab kat situ. Ana tanya, kita belajar hukum-hukum fiqh khususnya dalam muamalah, tetapi dalam kehidupan sebenar bila berbaloh kita rujuk mahkamah sivil dan terima hukumannya. Apakah hukum kita belajar dan ada ilmu tapi tak ikut hukum-hukum yang diajar dalam isu-isu muamalah? Okey, dia gini, ya Syekh Muhammad Nafiz. Okey, dia gini, Muhammad Nafiz, ada hukum yang kita boleh laksanakan. Kita boleh laksanakan di peringkat kita, tetapi ada hukum yang berlibatkan kepada kenegaraan. Ada hukum di peringkat kita. Sembahyang kita kena buat, puasa kita kena buat, zakat kita kena buat. Tapi ada hukum hari ni, hukum yang melibatkan kepada perundangan sesebuah negara. Maknanya kita hari ni bagi masuk mahkamah memang dibawa untuk kes-kes jenayah ke, kes-kes hutang ke, akan dibawa kepada mahkamah sivil. Itu siapa yang letakkan perundangan tu? Perundangan sivil ni memang diletakkan oleh kita punya undang-undang kita lah. Undang-undang tubuh negara kita lah. Jadi ada undang-undang di peringkat kita. Sebab tu kita tak dipersalahkan pada sesuatu undang-undang yang di luar bidang kuasa kita. Dipersalahkan tidak. Kau tanya haram ke? Kita belajar tetapi kita tak boleh nak tatbik. Dia tatbik adalah tatbik
di peringkat al-mukallaf itu, kullu fard, setiap individu daripada mukallaf. Tapi ada praktikal hukum ini adalah bukan di peringkat kita. Macam kalau kita kata kita ngaji hukum hudud, tapi negara kita tak buat hudud, adakah kita dipersalahkan kerana kita ni tak melaksanakan hudud sedangkan kita belajar hudud? Taklah, pasal pelaksanaan hudud bukan atas individu. Itu orang yang memiliki kuasa. Orang yang memiliki kuasa dia bertanggungjawabkan nanti. Kamu ada kuasa kamu tak buat kata. Kita memang tidak dipertanggungjawabkan sebab ada undang-undang pelaksanaan hukum tu. Kita mengaji hukum qazaf, hukum ini kita mengaji, tetapi kita tak dapat nak laksanakan kerana dia bertakluk dengan pemerintahan, kenegaraan. Tapi ada undang-undang hukum yang kita boleh terus beramal. Itu wajib. Memang wajib beramal dengan Islam. Wajib beramal dengan hukum Islam. Mana boleh melanggar kepada hukum Islam? Uswah hasanah. Apa yang Rasulullah SAW buat, itulah suri tauladan yang terbaik. Mana ada yang lebih baik lagi? Apa yang di peringkat kita yang ada di dalam genggaman kita, dalam apa yang kita belajar, wajib untuk diamalkan. Mesti kena beramal. Yang wajib hendaklah jadi wajib, yang sunat hendaklah jadi sunat. Di peringkat kita. Di peringkat kita. Jadi terus belajar walaupun tak mampu lagi untuk nak mengamalkannya. Baik di peringkat kita ataupun di peringkat kenegaraan. Taib. La ilaha illallah. Itu saja soalan ni. Bismillah. Okey. Sama macam hukum ni juga. Kita mengaji Kita mengaji. Apabila datang satu dakwah al-bayyinah, maksudnya bukti tu bukti tu perlu didatangkan oleh orang yang membuat tuduhan. Tetapi perundangan sivil hari ni kadang-kadang bukti tu kena datang daripada orang yang menerima tu tuduhan. Wal yaminu ala man ankar. Sedangkan Nabi kata sumpah atas orang yang ingkar pada sumpah. Awak nak tuduh saya buat sesuatu, awak kena buat bukti. Kalau awak tak ada bukti, kejap lagi awak kena hukum hudud atas dasar tuduhan. Suka tuduh orang. Hari ni pakak-pakak nuduh. Sebab apa? Sebab tuduhan tu memberi kesan. Sebab tu orang suka tuduh ini. Tuduhan memberi impak yang besar. Maknanya bukan orang menuduh kena buat bagi bukti. Orang yang menerima tuduhan pula terpaksa nak mempertahankan diri, nak buat bagi bukti. Maknanya Rasulullah SAW kata orang yang tuduh ni dia tak ringan dia tuduh. Awak kena buat bukti. Kalau awak tak ada bukti, siap awak. Tuduh orang zina ke, tuduh orang apa kan. Kena buat bagi bukti. Tak ada bukti, dia pula akan dihukum. Tapi kalau masuk mahkamah sivil, mahkamah apa, tak boleh nak tatbik benda ni. Tak boleh. Dia peringkat kita. Baik. Ayo. Demikian juga jika penghutang mengakui hutang tersebut tetapi berkata, saya hanya melantik anda sebagai wakil mengutip hutang tersebut bagi pihak saya, dan penghutang perlu berkata, tidak, anda memindahkannya kepada saya. Atau penghutang ataupun gini, ataupun sekarang ni ni ngaku betul aku ada hutang kamu, tapi bukan aku suruh pergi kutip hutang nak ganti hutang ni. Dah aku suruh pergi kutip hutang dia je. Buat lagi kat sini. Nanti hutang aku bayar lah. Bukan, dia bukan buat hawalah. Dia telah suruh orang tu supaya orang tu jadi wakil dia pergi kutip hutang dengan si. Tapi bukanlah suruh orang tu ambil hutang ni nak hawalah kan, bukan. Dia kata begitu. Dia kata aku ni memang betul ada hutang, tapi aku hanya wakilkan kamu supaya kamu pergi kutip dengan si. Faqala al-akhar, tidak. Tapi B kata tak. B kata apa? Bal anda mendapatkannya kepada saya. Bal ahaltani, tapi sebenarnya kamu telah pindahkan. Dah aku ambil lah pasal ni muhawalah dah, ni mau pindah dah. Kalau balah gini siapa menang dah. Ayo. Atau penghutang berkata,
Apa yang saya maksudkan dengan kata saya pindahkan kepada anda ialah saya menanti anda sebagai wakil. Jika begitu pula. Nah, A ni dia kata, "Tak. Memang saya sebut pindah, tapi saya maksud saya pindah situ bukannya pindah suruh pindah hutang. Saya pindah tanggungjawab supaya awak pergi kutip hutang." Dia pelik gitu nak kan. Dia cakap gitu. Dia kata, "Tak, maksud saya pindah kat situ bukan wakalah, bukannya hawalah, tapi wakalah. Wakil awak tu pindahkan, patutnya saya pergi minta, patut saya pindahkan kepada awak supaya awak yang pergi. Jadi awak wakil saya. Mari sini." Ibu tu. Betul? Dan pemutang pun berkata, tidak, apa yang anda maksudkan ialah pemindahan hutang. Dah, mau pindah dah. Betul dah aku ni. Mau pindah kan, bukan mau suruh aku jadi wakil. Ayo. Dalam keadaan ini, pengakuan penghutang berserta sumpahnya akan diterima. Aywa. Menang balik ni lagi. Menang balik siapa? Penghutang menang balik A juga. Kes ni masuk mahkamah. Kes ni kalau dia sumpah dia boleh menang. Dia boleh menang, tuan-tuan. Okey. Kerana dia lebih tahu apa yang dia maksudkan dan apa yang sebab dikatakannya. Kunci maksud duduk pada dia. Dia lebih arif, lebih tahu tentang maksud sebenar. Bila dia sebut apa maksud dia. Sebab perkataan tu tak lengkap. Dia nanti ada mari perkataan yang memang terang dah. Memang hukum dia menggambarkan kepada pemindahan hutang. Masa tu baru tak boleh. Tak pakai dah maksud. Sebab kalimah itu, perkataan itu dah terlalu terang, menunjukkan pada makna pemindahan hutang. Tapi kalau hanya sekadar aku pindahkan tanggungjawab aku padamu ni untuk mu pergi ambil duit gitu. Jadi itu kena maksud. Dia kata maksud dia sebenarnya bukan pindah. Maksud dia untuk kamu jadi wakil pergi ambil. Diterima dia tu dengan sumpahnya. Ayuh. Juga kerana pada dasarnya segala perkara kekal mengikut keadaan asalnya. Sedangkan dalam keadaan ini pemihutang mendakwa perkara sebaliknya. Ayuh. Asalnya tak ada hutang. Asalnya tak ada hutang. Baqa'u kullu haq ala halis. Asalnya bukan tak ada hutang. Asalnya setiap orang dengan hak dia lah. Betul saya ada hutang, tapi saya tak suruh pun buat hawalah. Asalnya tak buat hawalah lagi ya. Asalnya belum terjadi hawalah. Hutang ada, tapi hutang tak semestinya hawalah. Tak semua orang yang berhutang dia nak pindah hutang daripada orang lain tak. Jadi asalnya kosong lah. Ada. Lagi. Jika penghutang berkata, apa yang saya maksudkan dengan kata saya pindahkan kepada anda RM100 yang dihutang daripada saya oleh si fulan. Sebenarnya ialah pelantikan sebagai wakil. Kalau dia cakap terang-terang gitu dah. Saya ni khabar kepada Puan Jamilah. Puan Jamilah, saya pindahkan hutang saya yang saya wajib bayar pada Puan Jamilah ni, saya pindahkan kepada Puan Nur Aini. Jadi Puan Jamilah boleh ambil dengan dia. Tiba-tiba saya kata itu sebenarnya wakil je tu, bukan pindah. Dia begitu. Dan lagi tak bolok. Itu sebenarnya bukan saya suruh dia, bukan saya suruh pindah hutang. Tapi lafaz tu lafaz yang dah terang benderang. Lafaz dah terang dah. Maka pengurusan ini tidak diterima. Lam yuqbal. Dia tak boleh pakai ni. Tak boleh terima penyaksian gini, tak boleh pakai. Masih lagi dia kira wakalah lagi dah. Kalau dah terang gitu dah. Ya anna. Kerana perkataan yang digunakan hanya boleh merujuk kepada pemindahan hutang. Perkataan tu dah terlalu soreh. Perkataan tu kerana dia dah terlalu soreh, dah terlalu jelas bahawa memang hanya merujuk kepada akad pemindahan hutang. Tak mungkin jadi sebagai wakalah. Dengan ini dakwaan oleh penghutang akan diterima. Pemindahan hutang oleh penghutang muhalu alaih. Ayuh. Jika pemindahan hutang yang dilakukan telah disahkan, penghutang berhak memindahkan hutang tersebut kepada orang lain. Jadi memang gini lah. Tak ada masalah lah. Maksudnya nak pindah-pindah pula. Berlaku pula pindah-pindah pula lepas pada tu. Okey, kan tadi saya hutang saya dengan Puan Jamilah saya telah pindahkan kepada Puan Nur Aini. Okey, Puan Nur Aini. Lepas tu jadi sekarang ni saya dah bebas.
Tinggallah Puan Jamilah bersama dengan Puan Nur Aini pula bermuamalah. Puan Jamilah kena tuntut hutang dengan Puan Nur Aini. Jadilah Puan Nur Aini tu berhutang dengan Puan Jamilah, bukan lagi dengan saya. Okey. Lepas tu Puan Jamilah dia boleh pindahkan pula Puan Nur Aini ni kepada orang lain. Boleh. Ada orang lain yang berhutang dengan dia. D pula hutang dengan dia. Ada satu orang D, nama Pak Kamil. Pak Kamil ni hutang dengan Puan Jamilah. Bukan, Puan Jamilah ada hutang dengan Pak Kamil. Puan Jamilah ni ada hutang dengan orang. Oh, kebetulan Puan Nur Aini ni ada hutang dengan dia, dia pindahkan pula. Dia cakap ke Puan Nur Aini, Puan Nur Aini, saya pindahkan awak ni, hutang yang patut awak bayar pada saya tu, saya pindahkan kepada Encik Kamil. Tu pindah pula sana. Nampak? Boleh pindah pula sana. Tak ada dia pindah pula pada orang lah. Orang lain. Tak ada masalah. Kana al-muhal an yuhila ghairahu min da'inihi 'ala al-muhali 'alaih. Aywa. Pada orang lain yang memberi hutang kepadanya untuk mengambil alih hutang tersebut daripada muhalu alaih. Aywa. Lagi? Begitu juga dengan muhalu alaih. Dia berhak memindahkan hutang tersebut kepada orang lain yang berhutang dengannya untuk membayar bagi pihaknya kepada pemilik hutang. Sama juga. Puan Nur Aini ni pula kan dia patutnya kena bayar pada Puan Jamilah. Puan Jamilah dah transfer hutang tu kepada Encik Kamil. Jadi Puan Nur Aini patutnya kena bayar kepada Encik Kamil. Jadi kebetulan ada seorang lagi, Pak Kasim pula. Pak Kasim ni ada hutang dengan Puan Nur Aini. Puan Nur Aini pergi jumpa dengan Encik Kamil. Encik Kamil, saya pindahkan hutang yang patut saya bayar pada awak tu, saya pindahkan pada Pak Kasim sebab Pak Kasim ada hutang dengan saya. Begitu. Boleh pindah sehinggalah hari kiamat. Sehingga masuk dalam kubur. Terus orang ni boleh pindah selagi mana ada orang hutang dengan dia. Gitu. Selagi mana dia berhutang dengan orang, dalam masa yang sama ada orang hutang dengan dia. Maknanya dia ada jalan untuk nak pindahkan hutang tersebut. Ada jalan. Aywa. Altamis Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Zahari Johari, macam mana? Okey Apa wadih jelas Wadih ke tak wadih? Kita ada satu tajuk lagi ni. Tajuk yang terakhir yang kita nak habis sebelum kita akan masuk kitab yang ke-6. Kitab yang ke-6 insya-Allah, yang ke-7. Okey, bismillah, boleh. Hari ni kita cerita Al-Hawalah Al-Baridiyah. Pemindahan pos. Ataupun hari ni kita transfer lah. Masa hukum kalau hari ni lagi bukan pakai pos. Zaman dulu orang nak pergi wang pos ni. Sini kita bayar duit ke orang, bayar duit ke tu. Lepas tu orang boleh pergi ambil dekat pejabat pos sana. Saya masuk wang pos dekat Pahang. Lepas tu orang tu dia pergi kat pejabat pos, dia buat nombor, buat bagi resit ke apa, dia boleh pergi ambil pula duit pos kita tu dekat pejabat pos di Kedah. Betul tak? Tapi kawan kita yang ambil duit kita kat Kedah, dia ambil duit yang kita masuk ni ke? Dah, duit lain ke tak? Duit lain ke? Duit, maksudnya duit kita tu mungkin duit RM10. Dia terima sana duit RM50. Jadi nak makan konsep apa tau? Itu sebenarnya ada unsur-unsur macam pemindahan pemindahan. Seolah-olah saya bagi hutang ke sini. Tapi bayar di sana. Hutang sini saya pindah kan, bayar ke dia. Tu yang masuk lampak ni tak? Macam transfer lah. Kita masuk duit kat mesin transfer, nak suruh kawan kita terima kat sana. Kawan kita waktu ambil duit kat dekat Pulau Pinang, adakah dia waktu ambil duit kita masuk dalam bank Tak, duit lain tu hukum tu kan. Nampak? Al-Hawalah Al-Baridiyah Baca. Dalam kes seseorang menyerahkan sejumlah wang kepada orang lain untuk dibayar kepada seseorang yang berada di negeri tertentu. Jika wang diberikan itu dikategorikan sebagai wang amanah, maka proses ini dibenarkan dan tidak makruh. Pembawa wang tidak perlu bertanggungjawab terhadap wang tersebut
jika dia tidak cuai menjaganya dan tidak mencampur adukkan wang tersebut dengan wangnya. Okey ni. Jadi dikata apabila seseorang dia beri kepada seseorang lain akan satu jumlah lah wang, RM1,000 lah contohnya. Dan 1,000 ni supaya orang tu serah kepada kawan dia yang duduk di negeri lain. Ni zaman dulu punya pos lah. Ni pos zaman dulu lah. Faham tak? Jadi ada orang nak pergi ke Pulau Pinang, nak balik kampung, kita ni kirim duit suruh bagi ke mak kita. Ni duit, ni akad apa itu? Ni duit apa, RM200 saya kirim ke awak ni suruh beri ke mak saya. Akad apa tu? Kat situ ulama bincang, tuan-tuan, bincang sebab apa? Kalaulah orang yang bawa duit tu, orang bawa duit tu, dia contoh nak pakai duit, boleh tak dia pakai duit tu? Dia tengok. Kalau dia ni sebagai wakil, dia tak boleh pakai. Dia tak boleh pakai duit tu. Orang kirim ke dia duit, susah. Tapi dalam perjalanan ada nak pakai duit, boleh tak dia ambil duit tu? Kalau sebagai wakil tak boleh. Kalau pemberian tu sebagai hutang, lain. Sebagai hutang ni kawan. Lepas tu nanti awak bayar hutang je, bayar kepada mak saya. Macam salah gitu lah. Itu berarti apa hukum dia? Kesan dia dia boleh pakai. Sebab tu cara beri kita ni pada wakil, seseorang wakil ni, sebenarnya cara kita beri hutang dan ada kesan dia, iaitu dia boleh guna. Dan ada kalanya dengan cara dia sebagai wakil tak dia amanah. Dia amanah. Jadi fa in a'tahu iya amanah jaza bila karah. Jika diberikan kepada kiriman tadi, kepada seseorang tadi sebagai amanah, maka hukumnya adalah harus tanpa makruh. Itu kata Syekh. Wala yadmanuhu an-naqil idza lam tak cuai ya. Idza lam yuqassir fi hifdhi. Orang yang tolong buat tolong dia tak mau pakai pasal dia memang betul-betul amanah. Dia beri secara amanah cerita ni, amanah. Macam dia memang dia tolong bawa je. Dia bawa lah naik bar apa semua tak. Naik airport, naik flight ke, naik apa tak. Nak tolong bawa amanah orang, ada mungkin duit. Tapi kalau sekiranya dia ini tak, tiba-tiba bukan kecuaian dia, tiba-tiba duit tu hilang. Tiba-tiba beg jatuh, tiba-tiba kawan terbang jatuh, tiba-tiba bas ni gini. Ada sebab-sebab lah sampai barang tu hilang. Jadi wajib kena ganti tak? Tak wajib kena ganti kalau bukan kecuaian dia. Bab kirim barang korang ni sebagai amanah, tak wajib ganti. Tetapi dia wajib ganti kalau sekiranya dia cuai dan dia telah capur duit tu, hak kiriman orang tu memang dah capur dengan harta dia. Capur dah mas sekali. Bukan asing. Capur sekali dah. Jadi kalau capur sekali, bukan terasing capur sekali dengan duit dia. Boh dalam duit, capur sekali. Dah macam duit dia buat. Ketika tu kalau hilang, maka wajib kena ganti. Ini cerita secara amanah. Kita beri secara amanah. Memang orang tu bila sebut amanah ni maksudnya memang dia betul-betul wakil. Betul-betul wakil. Kalau dia tak capur, maknanya betul. Kalau apa-apa berlaku, dia tak tanggung. Kalau dia capur dengan duit dia, kalau apa berlaku, dia kena tanggung. Dan dia tidak boleh guna duit tu. Ingat, tak boleh guna duit tu. Pasal apa? Itu adalah diberi pemberian secara amanah. Aywa, wa min hadza qabi. Jadi dia nak kaitkan dengan tanzilul hukum. Tanzil hukum ni hukum ni kita nak cuba bawa pada realiti kita hari ni. Realiti dalam masyarakat kita pada hari ini. Apakah bentuk hukum tu? Apakah ada tak hukum ni terpakai dengan keadaan realiti masyarakat kita pada hari ini? Ada. Iaitu dia kata wamin jika dia menyebut adukkan wang tersebut dengan wangnya, maka perlu bertanggungjawab. Termasuk dalam erti kata amalan ini. Aiwa, ni amalan ni hari ni kalau ikut realiti hari ni terpakai dalam masalah apa? Aiwa. Ialah kemudahan wang pos yang diamalkan hari ini. Dia panggil wang pos. Dia kata konsep ni macam konsep wang pos. Wang
Wang pos. Wang pos ni seolah-olah macam kita kirim kat orang duit. Pejabat pos tu sebagai nakil, sebagai orang yang akan terus sampaikan duit kepada orang kawan kita di negeri lain. Dia tu diibaratkan seperti nakil tadi. Okey. Jadi kita ni beri ke pejabat pos ni sebenarnya kita beri atas rasa amanah ke, beri pinjam ke pejabat pos ke, dia akan keluar hukum situ. Ke beri pinjam supaya tak apalah pejabat pos diterima, dia boleh bakal lah buat benda, yang penting nanti ambil adik-gati balik sana. Gitu ke konsep dia? Ke amanah? Ayo. Jumlah yang dibayar oleh seseorang kepada pejabat pos untuk dihantar kepada seseorang yang dicampur adukkan dengan wang lain tidak semestinya dibayar dengan kepingan wang yang sama. Ayo. Oleh itu pejabat pos perlu bertanggungjawab terhadap wang tersebut. Ayo, tu satu. Jabat pos kena bertanggungjawab atas kehilangan. Kalau orang tu kirim wang pos tiba-tiba hilang ke, dia bankrupt ke apa, dia tetap kena ganti sebab duit tu capur dengan duit dia. Capur dengan duit orang ramah. Dia kena ganti kalau hilang tu. Sebab capur dia. Ayo. Jika wangnya diserahkan kepada pejabat pos dikategorikan sebagai hutang. Hutang. Maksud seolah-olah ni hutang, tapi nanti pasal orang nak bagi ambil sana nanti. Tapi saya beri hutang lah, beri lah. Maknanya hutang ni jabat pos boleh tasarruf lah, jadi macam duit dia. Cuma nanti dia ganti lah, dia akan serah lah pula pada orang. Ayo. Tanpa disyaratkan wang tersebut perlu dibayar kepada seseorang di sebuah negeri. Tapi tak mensyaratkan untuk dibayar. Maksudnya hutang tu bukanlah hutang ni dengan syarat kamu kena bayar ke sana. Tak syarat gitu. Tak ada syarat gitu. Ayo. Kemudian pemihutang menuntut sebahagian daripada hutang tersebut. Ayo. Maka tindakan ini juga dibenarkan dan tidak makruh. Ini macam ini tak ada benda ni. Sebab dia tak syarat pun nak bagi ke orang, nak hantar ke orang, cuma dia bagi hutang. Lepas tu tiba-tiba dia nak minta balik hutang dia. Itu tak ada masalah. Itu orang panggil, tak tahu zaman ni panggil benda. Kita beri hutang ke jabat pos. Melabu. Macam melabu lah kot je. Tak? Macam melabu lah bagi hutang dia. Lepas tu saya nak minta sikit sebahagian. Gitu. Tu tak ada masalah, harus. Ayo. Jika wang yang diserahkan itu dikategorikan sebagai hutang dan disyaratkan ia hendaklah diserahkan kepada seseorang di sesebuah negeri, maka syarat tersebut sama seperti syarat menetapkan tempoh dalam kes hutang. Kalau dia beri itu sebenarnya atas nama hutang, cuma syarat hutang dia tu nanti awak kena serah, awak kena bayar ke nanti orang yang mari jumpa ke pejabat pos awak di Kedah, nanti awak bayar ke dia. Ni saya bagi hutang ke awak RM100, nanti awak bayar ke kawan saya, dia akan mari tuntut kat pejabat pos di Alustaq. Dia pergi Alustaq, awak pi ambil kata. Awak pi Alustaq, satgi orang Alustaq mai ambil kat awak nanti kat pejabat pos Alustaq. Dia abang lagu tu. Bila dia abang lagu tu, dia kata dia beri hutang lah. Dia beri hutang pada pejabat pos dan dia habaq ke pejabat pos. Nanti ada kawan kita akan mai ambil kat pejabat pos Alustaq. Dia habaq lagu tu. Betul? Maka hukum dia ni syarat tu seperti syarat mana? Menangguh, menetapkan tempoh. Seolah-olah macam ni, kita beri hutang kat orang, bila nak bayar nanti bayar bulan depan. Macam gitu lah. Ni bila nak bayar nanti bayar bulan depan lah. Maknanya bayar apa? Bayar nanti orang dia mai ambil kat sana nanti. Orang ambil kat Alustaq nanti bayar. Seolah-olah macam kita beri tangguh lah. Bila nak bayar, tak bayar bertangguh. Ayo, macam gitu lah hukum dia. Ayo. Jika pemihutang tidak mempunyai kepentingan tertentu, hutang tersebut sah dan syarat tersebut terbatal. Maksudnya kalau pemberi hutang dia, kita lah, dia ni tidak ada satu-satu tujuan lah. Ketika dia beri hutang ke pejabat pos ni, dia tidak ada satu gharat, tak ada satu tujuan lah. Tak ada satu-satu benda yang dia nak capai. Tak ada, memang saja je beri hutang. Tapi ada letak syarat tersebut. Jadi hukum beri hutang tu sah. Cuma syarat dia dilarang. Kerana kalau jawab pun kata tak apalah, hutang je lah. Mana orang nak pergi ambil sana, tengok tak boleh juga. Sebab betul, okey, syarat tu larang. Cuma sunat saja pejabat pos sunat dia
dia teruskan juga, dia tunaikan juga hasrat orang yang beri dia hutang tu. Hasrat orang yang beri dia hutang tu supaya dia ni tolong sampaikan kepada sampaikan kalau time bayar hutang nanti, nak sampaikan kepada apa? Sampaikan kepada orang yang duk dia alok ustaz. Alok ustaz. Nampak tak? Duk sampai kepada orang alok ustaz. Jadi yang tu sunat dia pejabat puh ni dia dia tunaikan hasrat orang yang beri dia hutang. Ayuh. Tetapi jika pemihutang mempunyai kepentingan tertentu. Kalau pemihutang kita yang pergi jawab poh ni, kita bagi dia hutang tapi kita ada kepentingan. Kita ada satu benefit, satu perkara yang kita nak, satu keistimewaan yang kita boleh dapat bila kita beri dia hutang. Kita beri dia hutang, kita ada apa? Ada udang dalam mi. Kita ada satu kepentingan, ada keistimewaan kita boleh dapat. Kalau kita beri dia hutang, ada sesuatu. Ada sesuatu. Seperti apa? Seperti jika perjalanan yang bakal dilalui adalah benar-benar berbahaya, maka kontrak tersebut terbatal kerana ada sesuatu manfaat untuk pemihutang. Nampak? Kama iza kana fi tariq khatar muhaqqaq batal al-'aqd lamma fihi min jar al-manfa'ah lil muqri. Tetapi dia kata kat sini, kalau dia beri hutang tapi akan datang satu manfaat kepada dia. Manfaat apa pada dia? Manfaat dia kata, kalau dia sendiri yang pergi, dia sendiri yang naik kereta pergi al-ustaz. Dia sendiri yang nak pergi al-ustaz, nak bawa kereta, ni bahaya untuk dia. Tak? Bahaya, ada masalah. Jadi dia guna dia bagi hutang ni supaya dia terselamat daripada bahaya. Jadi ni pun jadi tak sah juga kalau dia ada gharat seperti ini. Awat, sebab apa tak sah? Sebab dia akan jadi manfaah lil muqrid, iaitu manfaat kepada orang yang memberi pinjam. Siapa yang beri hutang, dia tak boleh ambil manfaat daripada setiap kali diberi hutang kat orang, sebab dia akan jadi apa? Riba. Dia akan jadi riba. Kullu qardin jarra naf'uhu lil muqrid fa huwa riba. Dia kira jadi riba pula di situ. Masya-Allah. Dia jadi riba pula, tuan-tuan. Berat manfaat dia bukan manfaat apa, manfaat sikit je. Kalau dia bagi duit kepada, beri pinjam kepada pejabat pos, dia akan jadi ada benefit kat situ apa? Dia kalau dia pergi sendiri bahaya. Jadi dia kira kat pos tapi beri hutang. Dia kira dia ambil manfaat daripada hutangnya itu, maka kat situ hukumnya adalah riba. Jadi akad itu tak sah. Tapi jaranglah orang duk beri apa? Duk beri apa ni? Nak beri hutang kepada pejabat poh. Mana ada pelaburan pejabat poh pun. Ada? Tak ada orang bagi hutang pejabat poh ni. Cuma kalau kita ambil dalam konsep pelaburan hari ni kita nak melaburkan sesuatu pada orang, melabur. Kalaulah kita kata orang melabur ni, kita jangan ingat kita beri hutang sehingga orang tu kita akan dapat manfaat daripada hutang lah. Lepas tu kita melabur ni bukan beri hutang kepada bank. Melabur ni bukan bagi hutang, seolah-olah kita jadi rakan kongsi. Itu mudharabah. Itu nak beza sikit tu. Kalau orang nak untung, jangan bagi hutang ke orang tu. Ni saya bagi hutang ke awak, jadi nanti awak bayar lebih. Yang tu orang panggil mengambil manfaat daripada hutang. Beza. Kita bayar kat orang, kita kata ni saya nak jadi rakan kongsi, saya ni share bahagian saya ni, kita abang kat dia. Jadi awak niagakan benda ni. Jadi saya nak untung daripada perniagaan. Bukan saya bagi hutang kat awak, lepas tu nanti awak duk berniaga dengan duit saya ni, awak bayar lebih. Jadi ketika tu jadi jadi riba. Jadi qasad kita tu kena kemai. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita akan masuk buku, tuan-tuan. Buku apa?
Buku yang ketujuh InsyaAllah minggu depan jilid 7 Al-Fiqh Manhaji. Kena cari Kita akan masuk bab muamalah. Kita ada ni yang terakhir saya dah fahamkan lah. Ni geng-geng Tafaqquh Fiddin dah duduk pada kitab terakhir jilid 7. Dia orang tak sempat jilid 8, jilid 7 lah. Jadi jilid 7 ni kita akan mengaji bab syufa'ah. Yang kedua kita akan mengaji bab pajak. Yang ketiga kita akan mengaji bab pinjaman. Ni pinjam duit ni, hutang-hutang ni. Yang keempat kita akan mengaji bab syarikat. Ni penting, ni semua muamalah hari ni. Syarikat, pelaburan hari ni kita nak buat syarikat. Boleh ke tak boleh, cara kita hari ni nak pakai apa lagi? Pakai apa ni? Buku pun tak beli lagi ustaz. Tak apa, ada seminggu lagi. Boleh beli boleh beli. Lepas tu kita nak mengaji bab apa syarikat. Hari ni kan ada orang panggil apa ni? Dia ambil barang orang, dia jual dropship. Ini dia masuk bab syarikat itu. Kita akan bahas tentang dropship ataupun kita panggil agent. Boleh tak kita ni nak ambil untung daripada situ? Kita ni sebagai apa? Pekerja ke? Kita ni sebagai pekerja syarikat tu ke? Kita sebagai rakan kongsi ke? Kita sebagai apa ke? Tu kita akan bahaskan tentang itu. Kita akan bahaskan tentang bab syarikat. Lepas tu kita bab pelaburan. Yang kita cerita tadi. Pelaburan, bab simpanan, bab penemuan, jumpa-jumpa barang. Bersiaran dari Kedah kita. Okey. Apa ni? Bab apa? Bab jaminan, gadaian, gadai, bab perwakilan. Lepas tu bab paksaan, bab rampasan. Lepas tu insya-Allah semuanya pakat keluar daripada universiti lah, insya-Allah. Semua kena pakai topi lah nanti. Graduate. Hari graduate insya-Allah. Ilaha illallah. Okey. InsyaAllah sekadar tu dulu perkongsian kita. InsyaAllah bolehlah kirimkan insyaAllah tu ada orang-orang yang nak tolong beli, boleh mudahkan sahabat-sahabat kita untuk nak beli nak beli buku musim Covid ni, payah nak berjalan. Jadi kalau ada orang mampu nak beli, ada orang mampu nak tolong beli untuk sahabat-sahabat, dia beli bukan tolong sajalah, kirimnya, jangan kirim pakai ayat liok. Kirim pakai duit lah. Kirim kepada orang, bank in kan kat dia, kemudian jadikan wakil pada dia. Wakil, saya wakilkan tuan untuk membeli kitab kepada saya. Kitab Fiqh Manhaji jilid 7. InsyaAllah kita akan mula baca pada minggu hadapan, InsyaAllah. Baik, sekadar tu dulu perkongsian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua, kepada saya dan kepada semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naam, afwan.